إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih kepada pengacara majlis, saudara Syafiq Najat, ya, yang dihormati guru-guru sekalian yang ada sama-sama kita pada malam ini. Seterusnya kepada anak-anak pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Okay. Syukur kepada Allah, ya, dapat kita selesaikan majlis mingguan kita. Setiap minggu kita mengadakan majlis bacaan Yasin ini, ya, secara mingguan. Alhamdulillah pada hari ini pun kita dah selesai bacakan Yasin, yang mana Yasin ini merupakan qalbul Quran, kan, hati kepada Al-Quran, ya. Jika kita nak hati kita ini tenang, hati kita ini bersih, jadi bacalah banyak-banyak hati Al-Quran ini, iaitu Yasin, surah Yasin ini, okay? Dan pada malam ini Alhamdulillah kita dapat berkumpul. Hari ini ramai, ya, 100 lebih. Selalu kita buat bacaan Yasin ni secara kumpulan, kan, secara berkumpulan, grup-grup je. Tapi hari ni kita gabungkan dengan ramai pelajar sini dan ramai pun guru-guru, kan, masuk hari ni. Termasuk ada juga guru-guru perempuan, muslimat sekali ada, kan, ramai hari ni. Dia rasa segan lah, banyak cikgu-cikgu, selalu tak ramai dengan pelajar-pelajar je, kan. Okey, pada hari ini ringkas saja berkenaan tazkirah yang saya nak bagi hari ini. Kita hari ini Alhamdulillah masih berada di dalam bulan Muharram. Pada malam ini dah masuk kepada 25 Muharram. Yang mana yang kita tahu seperti biasa, kalau bulan Muharram ni kita selalu dengar tentang apa? Ya, berkenaan dengan bulan Muharram ni selalu orang akan cerita tentang kelebihan bulan Muharram itu, awal Muharram, dan kemudian cerita tentang hijrah, kan, selalu tentang hijrah. Dia setiap bulan ni, dalam bulan-bulan Islam ni, dia ada satu-satu event, peristiwa yang akan selalu kita ingatkan, selalu kita kenangkan. Selalunya bila kalau kita masuk bulan Ramadan, kita cerita tentang apa? Kita cerita tentang kelebihan bulan Ramadan tu. Kita cerita tentang Lailatul Qadar, cerita tentang nuzul Quran. Bila masuk bulan Rejab pula, kita cerita tentang Isra' Mi'raj, sempurna peristiwa yang berlaku pada bulan tersebut, kan. Masuk pada bulan Zulhijjah, kita cerita tentang haji, kita cerita tentang pengorbanan, cerita tentang Nabi Ibrahim, cerita tentang bersama dengan anak dia, kan. Masuk begitulah bulan-bulan je. Tapi dalam bulan Muharram ni ada special sikit. Kita dalam bulan Muharram, kan, kita selalu cerita tentang hijrah, kan. Tapi bila kita singkapi balik kepada sejarah mengenai sirah Nabi, bila sebenarnya berlakunya hijrah ini, kan? Kita tengok dalam sejarah, kalau kita baca kitab-kitab sirah, bila bermulanya sebenarnya hijrah ni? Hijrah yang kita maksudkan, yang kita sambut pada setiap awal Muharram itu apa dia? Hijrah Nabi lah, dari Mekah ke Madinah, kan? Ada lagu dia, kan? Dari kota Mekah ke kota Madinah, kan? So, kalau kita lihat kepada sejarah, hijrah baginda Nabi SAW ini bukannya berlaku di bulan Muharram pun, tak berlaku pun di dalam bulan Muharram. Tapi mengapa kita menyambutnya di dalam bulan Muharram, kan? Itu menjadi persoalan yang kamu perlu carilah. Dia punya, kenapa kita di Malaysia ni kita sambut hijrah pada bulan Muharram, sedangkan hijrah itu tidak berlaku di bulan Muharram. Kena carilah di situ. Saya tak ada ceritalah kat sini kenapa kita sambut bulan Muharram, kan. Dia ada sebab dia, kan. So, sebab ilmu tu kita panggil apa? Menuntut ilmu, kan. Kena tuntut ilmu. So ilmu tu kamu tuntut, kena carilah. Kan, kenapa? So bila berlaku sebenarnya hijrah ini, kalau kita tengok kepada sirah, hijrah ini sebenarnya berlaku pada 27 Safar. Bulan Safar, bulan depan. Bulan depan. Sekarang bulan Muharram, dah hujung bulan Muharram. Kita dah nak masuk bulan Safar. So bersesuaianlah, masih relevan lah tajuk hijrah ni kita ceritakan, kan. Walaupun orang selalu cerita hijrah awal bulan. Ni walaupun dah hujung, tapi masih sebab selepas bulan Muharram, bulan Safar. Dan hijrah ini, bermulanya hijrah ini, baginda bergerak dari kota Mekah ke Madinah tu pada 27 Safar, tahun ke-14 kenabian, ya, bersamaan dengan 12 ataupun 13 kat situ, ya. Ada 12 ataupun 13 September tahun 622 Masihi. So masih relevan cerita di sini, dan sekarang ni pun masuk bulan September, bulan 9, kan. Kalau ikut bulan Islamnya bulan Safar.
Kalau ikut bulan Masihi dia, bulan September, bulan 9, sekarang ni lah. So masih boleh kita cerita tentang berkenaan hijrah ini. Sebab hijrah ni satu peristiwa yang besar kan, banyak isi ibrah, pengajaran yang boleh kita peroleh kan. So secara ringkasnya kalau kita tengok kronologi lah hayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu, baginda lahir pada tahun 570 Masihi kan. Baginda lahir, kemudian pada umur 40 tahun baginda diangkat. Diangkat menjadi Nabi lahir 570 dan pada umur 40, so pada tahun 610 maka wahyu pertama diturunkan pada waktu itu Nabi berumur 40 tahun. So start dari situlah bermulanya perjalanan dakwah Nabi yang mana selama 3 tahun bermula pada 610 itu dakwah Nabi ni Allah perintahkan secara sembunyi-sembunyi, secara senyap-senyap. Maksudnya dia lebih fokus kepada orang-orang yang dekat, orang terdekat, saudara-saudara baginda Nabi SAW. Kemudian lepas daripada 3 tahun itu barulah dakwah Nabi ni dikembangkan. Dakwah Nabi secara terang-terangan bermula pada 3 tahun selepas secara sembunyi itu, mula daripada 614 Masihi. Kemudian bila dah berkembangnya dakwah Nabi secara terang-terangan tu, so makin ramailah yang masuk kepada Islam ini. So bila umat Islam ni dah ramai, dah banyak berada di kota Mekah pada waktu itu, tentangan pasti akan berlaku sebab banyak pembesar-pembesar Quraisy ni mereka tidak menerima. Sebab siapakah yang menerima Islam pada awal-awal dakwah Nabi itu? Yang banyak menerima ini adalah orang-orang yang terdekat dengan Nabi. Kemudian orang-orang yang pada taraf sederhana kan, yang banyak kita dengar yang banyak menerima Islam dahulu, orang-orang yang miskin, para hamba kan, Bilal, bagai-bagai itu semua daripada golongan yang miskin, golongan yang hamba. Orang-orang kaya, pembesar Quraisy waktu itu masih menolak akan kepada Islam. So bila baginda Nabi dah dakwah secara terang-terangan, berlakunya penentangan oleh kafir-kafir musyrikin Quraisy. So pada tahun 615 Hijrah telah berlakunya hijrah, 615 Masihi berlakunya hijrah pertama. Dia bukan dalam Islam ni bukan hanya ada hijrah ke Madinah itu. Hijrah pertama yang berlaku dalam sejarah Islam adalah hijrah ke Habasyah, yang melibatkan beberapa orang sahabat Nabi yang telah masuk Islam waktu itu, dihijrahkan ke Habasyah untuk mendapatkan perlindungan daripada tentangan, ancaman tentera musyrikin Quraisy waktu itu. Kemudian pada 616 juga berlaku lagi hijrah kali kedua sahabat Nabi ke Habasyah juga. Dan waktu itu bila dah makin lama dakwah secara terang-terangan ini, maka dua tokoh besar yang figura besar dalam Islam ni telah masuk, iaitu Sayyidina Hamzah. Dia menguatkan lagi lah Islam waktu itu. Sayyidina Hamzah ni merupakan bapa saudara kepada Nabi kan, yang digelar sebagai Asadullah, orang yang kuat. So bila Hamzah ini masuk, dia boleh menggerunkan sedikitlah kepada musyrikin Quraisy. Begitu juga pada 616 Masihi itu masuknya Islam Sayyidina Umar Al-Khattab, yang orang kenal sangat berani menentang musyrikin Quraisy. Kemudian tahun yang seterusnya berlaku lagi 617, berlaku boikot kepada Muslim ni secara total. Mereka orang musyrikin Quraisy ni boikot kepada orang Muslim, tidak melakukan perhubungan sosial, tidak mahu menjual beli barang dengan kaum muslimin. So waktu itu berlaku keperitan, kepayahan dalam dakwah Nabi dengan orang Muslim waktu itu apa orang panggil ditorture begitu kan. Seterusnya berlaku lagi kewafatan Khadijah 620 Masihi itu merupakan disebutkan oleh ulama Amul Huzn, tahun kesedihan bagi baginda Nabi. Sebab 620 Masihi itu banyak peristiwa yang sukar bagi baginda Nabi SAW berlaku. Kewafatan isteri tercinta dia, Sayyidina Khadijah. Kemudian berlaku juga Sayyidina Abu Talib, bapa saudara baginda yang banyak menyokong dakwah baginda Nabi ini juga meninggal. Kemudian dakwah Nabi ke kota Taif juga ditolak. So banyak berlaku peristiwa-peristiwa yang menyukarkan, menyulitkan dakwah Nabi waktu itu. Allah hadiahkan kepada Nabi satu hadiah yang sangat besar, iaitu Isra' dan Mi'raj. Isra' dan Mi'raj itu merupakan hadiah daripada Allah kepada Rasulullah untuk menenangkan baginda Nabi yang penuh dengan kesedihan, dengan boikot orang musyrikin, dengan wafat isteri, dengan dakwah di Taif ditolak. So diberikan hadiah Isra' Mi'raj, ada hadiah di situ. Kemudian bilakah bermulanya perjalanan hijrah ini? Perjalanan hijrah ini bermula pada tahun 621 Masihi itu dah mulakah permulaan nak hijrah itu, yang mana berlaku peristiwa Bai'atul Aqabah. Boleh tengoklah tengok bolehlah sejarah apa dia Bai'atul Aqabah ni kan.
perjalanan berapa orang, 6 orang Madinah datang ke Mekah pada waktu musim haji. Waktu itu berbaiat masuk Islam kepada baginda Nabi. Kemudian tahun yang seterusnya 622 pun berlaku Baiatul Aqabah yang kedua, datang ramai lagi daripada orang Madinah datang menyatakan taat kepada baginda Nabi dan persetujuan ada dalam isi kandungan Baiatul Aqabah itu juga persetujuan untuk melindungi Nabi jika Nabi berhijrah ke Madinah. So daripada situ bermulalah perjalanan hijrah itu pada tahun 622 Masihi. Di situlah tahun bermulanya hijrah baginda Nabi SAW pada bulan Safar itu, ya. Dan kemudian bila dah hijrah, baginda Nabi hidup di Madinah selama 10 tahun. So bila sampai 632 Masihi, baginda Nabi SAW wafat. Itu secara ringkaslah, banyak lagi lah peristiwa-peristiwa besar yang saya nak kongsi ke sini. Ini antara kronologi ringkas hayat hidup baginda Nabi SAW. So bila cerita tentang hijrah ini, orang musyrikin Quraisy, bila diorang dapat tahu, ya, pada 27 Safar itu baginda Nabi dah dapat perintah untuk melakukan hijrah. So bila diorang ni tahu, so mereka ni pembesar Quraisy waktu itu mulalah melakukan satu rancangan. Diorang bersama pakatan mereka berbincang di satu tempat tu, nama dia Darun Nadwah. Berbincang bagaimana kita nak menyekat, bagaimana kita nak menghalang baginda Nabi SAW ini berhijrah, nak menghalang dakwah baginda Nabi ini. So diorang ni berkumpullah di satu tempat yang nama dia Darun Nadwah di Mekah. Darun Nadwah tu lebih kurang macam orang panggil apa, parlimen di Madinah waktu itu. So diorang bersidang, waktu tu tak ada Covid kan. So diorang bersidang lah. Parlimen Malaysia sekarang tak boleh bersidang, ada Covid kan, katanya lah kan. So diorang bersidang di situ, antara keputusan yang dicapai daripada Darun Nadwah itu adalah diorang nak membunuh baginda Nabi SAW. Itu keputusan yang diorang capai. Diorang nak bunuh. Dan cara nak bunuh tu pun sangat hebat diorang punya pemikiran kan. Bukan hantar seorang saja pembunuh untuk pergi bunuh, tapi diorang buat macam mana, diorang kumpulkan dari setiap bani-bani Quraisy yang ada itu, pemimpin-pemimpin pemuda Quraisy yang kuat, yang gagah, yang gagah perkasa, dikumpulkan seramai 11 orang, mengepung rumah Nabi waktu Nabi nak keluar pergi berhijrah itu untuk dibunuh. So dari situ bila Bani Hashim nak menangkap siapakah yang bunuh Nabi, kita tak dapat nak tuduh siapa yang bunuh kan, sebab dia dah ramai, dia bunuh bukan secara seorang. Kalau seorang kita boleh tahu siapa yang bunuh. Ini bila dikumpul ramai-ramai, so situ tak dapat nak kesan siapakah yang membunuh baginda Nabi. So itu perancangan mereka. So bila perancangan mereka begitu, Saidina bapa saudara Nabi Abu Talib mengetahui agenda mereka ni nak bunuh Nabi. So bila Abu Talib tahu, dia nak bagi tahu kepada baginda Nabi, belum lagi dikhabarkan oleh Abu Talib, baginda Nabi dah tahu dah. Sebab apa? Sebab dah diturunkan wahyu pun berkenaan dengan perancangan mereka itu. Disebutkan dalam surah Al-Anfal ni, ayat ke-30 kan. Yang wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyusbituka aw yaqtuluk aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ayat ini diturunkan waktu agenda musyrikin Quraisy tu nak membunuh Nabi. So maksud dia, dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang-orang kafir musyrik Mekah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka menjalankan tipu daya mereka dan Allah menggagalkan tipu daya mereka, kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. So perancangan mereka itu telah diketahui oleh baginda Nabi. So perancangan mereka diorang lakukan. Nabi juga ada strategi dia. So waktu malam baginda Nabi nak keluar pergi berhijrah tu, baginda Nabi berada di dalam rumah dia. Pemuda Quraisy selama seramai 11 orang tu telah mengepung rumah Nabi. Memang siap siaga lah, kena kepung rumah dia. Apa baginda Nabi buat? Baginda Nabi tak tidur pada malam itu. Tempat pembaringan, tempat tidur yang selalu Nabi tidur tu, baginda Nabi suruh siapa? Suruh sepupunya, Saidina Ali bin Abi Talib tidur di atas katil yang baginda Nabi tidur. Ini salah satu pengorbanan yang sangat besar lah oleh Saidina Ali. Waktu tu umur dia kecil, lebih kurang 10 tahun waktu tu, umur dia masih kecil. Pengorbanan sangat besar daripada Saidina Ali. Kalau kita bayangkanlah, kita tahu orang yang akan tidur di atas katil itu akan mati malam tu, akan kena bunuh. Sanggupkah kita nak tidur atas katil tu? Pasti tidak. Tapi sebabkan ketaatan, keimanan Saidina Ali, dia sanggup mengambil
tanggungjawab ni, tidur di atas pembaringan Nabi. So pada waktu malam itu, baginda Nabi bila nak keluar pada lewat malam itu yang telah dikepung rumahnya oleh semua pemuda Quraisy, baginda nak keluar, baginda Nabi baca satu ayat kan. Satu ayat yang ambil daripada surah Yasin itu yang kita baca tadi, ayat yang ke-9 kan, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghasyaynahum fahum la yubsirun. Kemudian baginda Nabi tiupkan pemuda yang mengelilingi, mengepung rumah Nabi itu tadi, daripada tengah berjaga-jaga tu rasa mengantuk, terus tertidur. So ni bolehlah juga siapa nak amalkan ayat ni kan. Bolehlah selalu kan, sekarang ni tengah banyak Roblox, bolehlah kalau lalu depan Roblox kan, nampak ada polis takut kena tahan, bacalah waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghasyaynahum fahum la yubsirun. InsyaAllah tak kena tahan Roblox kan, senang sikit nak lepas pergi mana-mana kan. So sesuai jugalah siapa yang kalau ada golongan-golongan apa orang panggil anti vaksin kan, sekarang ni siapa nak keluar mana kena cukup 2 dos kan. Siapa yang anti vaksin tu dia tak nak ambil vaksin kan, boleh lah dia baca tu, insyaAllah lepas Roblox dia boleh pergi merentah daerah ke, merentah desa ke, semua boleh. Tapi anti vaksin ni selalunya dia perempuan je, lelaki tak ada kan anti vaksin, insyaAllah kan. Sebab saya dengar anti vaksin, anti ni untuk perempuan, kalau untuk lelaki kita panggil anta kan. Tak ada lagi saya dengar perkataan anta vaksin, yang ada anti vaksin. So anti tu perempuan, so yang anti vaksin ni perempuan je lah, lelaki tak ada anti vaksin. Alhamdulillah kan, syukur. Okay, so itu bila dah lepas keluar daripada rumah tu, baginda terus menuju ke rumah Saidina Abu Bakar. So bersama dengan Saidina Abu Bakar, di situ dah disediakan unta untuk mereka bergerak untuk berhijrah kan. So perjalanan hijrah tu pun bukan perjalanan yang biasa dia orang ambil. Daripada rumah Saidina Abu Bakar mereka pergi ke Gua Sur, bukan terus bergerak ke Madinah. Dia umpamanya tu daripada rumah Abu Bakar tu pergi Gua Sur tu, dia bukan berjalan terus kan. Umpama kita lah dekat sekolah, kita ada perhimpunan dekat Dewan, habis perhimpunan kat Dewan kita terus pergi kelas kan, tapi kita ikut jalan yang lain. Daripada Dewan pergi Padang dulu, pergi Padang baru pergi kelas. Itulah umpama dia. Dia bukannya daripada rumah Nabi pergi rumah Abu Bakar, Abu Bakar terus gerak nak pergi berhijrah ke Madinah. Tidak, dia macam ada patah balik. Gua Sur tu macam dia membalakangi jalan ke Madinah. So dia macam itulah strategi, taktik nak kita lari daripada musyrikin Quraisy itu kan. So daripada duduk di Gua Sur itu pun selama 3 hari, tidak terus daripada rumah terus ke berhijrah, tidak, duduk di Gua Sur dulu selama 3 hari. So daripada 28 Safar itu selama 3 hari duduk di Gua Sur, 1 Rabiul Awal 28, 29, 30 kan, 3 hari kat situ. 1 Rabiul Awal barulah bermulanya perjalanan hijrah baginda Nabi ke Yasrib. Nama sebelum ditukarkan ke Madinah. So daripada 1 Rabiul Awal tu bergerak menuju ke Madinah. 8 Rabiul Awal baru tiba ke Quba. Dah berhampiran lah dengan Madinah. Baginda Nabi tiba di Quba dan mengasaskan Masjid Quba, yang mana masjid yang pertama dalam Islam. So daripada situ duduk beberapa hari di Quba, barulah Nabi meneruskan perjalanan sampai ke Madinah pada 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal merupakan hari kelahiran baginda Nabi kita kan, 12 Rabiul Awal. So kiralah berapa hari perjalanannya daripada 28 Safar hingga 12 Rabiul Awal. Kurang lebih perjalanan yang digunakan bukan jalan yang biasa kan. Jalan yang biasa kalau dikira kan ikut peta tu, perjalanan biasa pada waktu itu daripada Mekah ke Madinah lebih kurang 447 km. Tapi perjalanan yang digunakan untuk supaya tidak bertembung dengan orang musyrikin Quraisy, jalan yang digunakan adalah jalan yang lebih panjang, lebih kurang dalam 630 km. Beza tu, daripada jalan biasa 447 km, guna jalan yang lain 630 km. Macam lebih kurang daripada Perlis sampai ke Johor tu, perjalanan dia kan mengambil masa yang lama. Itulah dia, serba sedikit berkenaan dengan hijrah baginda Nabi kita. So kita lihat kat situ, mulanya bulan Safar sampai ke bulan Rabiul Awal. Tapi kita sambut di dalam bulan Muharram. Okey. Rasanya cukup sekadar itulah perkongsian saya pada malam ini. Moga-moga kita dapat
sedikitlah ibrah pengajaran daripada peristiwa hijrah ini. Cerita panjang hari tu kita dah buatkan hari tu ceramah bersama Ustaz Musyar kan, kita berkenaan dengan hijrah ini saja untuk kita refresh balik mengenang jasa baginda Nabi tu. Kalau baginda Nabi tak menjalankan hijrah, tak berkembangnya Islam, tak akan sampai kepada kita sampai hingga ke hari ini. Rasanya cukup sekadar itu saja untuk perkongsian saja pada malam ini. Saya serah balik kepada pengerusi majlis kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khairan katsiran diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz Nazrin di atas penyampaian tazkirah yang sangatlah padat dengan isi dan pengajaran yang dapat kita ambil dan hayati sepanjang kita hidup di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita telah pun berada di penghujung majlis. Saya sebagai pengacara majlis pada malam ini menyusul 10 jari memohon kemaafan jika saya ada tersilap tutur bicara sepanjang saya mempengerusikan majlis kita pada malam ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada semua barisan guru yang sudi turun bagi menghadiri majlis bacaan Yasin kita pada malam ini. Dan tidak lupa juga kepada semua barisan kepimpinan pelajar dan semua pelajar-pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Sebelum kita menutup majlis kita, saya suka memetik satu ayat Quran di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-110. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Maksudnya, kamu wahai umat Muhammad adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi umat manusia. Kerana kamu menyuruh berbuat segala perkara yang ma'ruf dan melarang daripada segala perkara yang munkar, serta kamu pula beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, kita tutup majlis kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim. Amin bil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.